Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Tuan-tuan, puan-puan muslimin rahmati oleh Allah. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala beri kita sama-sama peluang berada di dalam majlis ilmu kita pada malam ni. Moga-moga kehadiran kita akan termasuk di dalam timbangan amal soleh kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Bagi memberkati majlis kita pada malam ni, kita mulakan dengan membaca ayat 1 sampai 10 daripada surah Al-Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Baik, tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah, kita guna Hidayatus Salikin. Bagi tuan-tuan ada kitab, kita masuk muka surat 220 dan kata Imam Ghazali rahimahullahu taala. Qala al-mu'annif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahumma bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Dan kata Imam Ghazali yang dirahmati oleh Allah, maka amatilah wahai orang yang gemar pada ilmu ini segala sifat kecelaan dan beramal dengan sifat ini. Dan ketahuilah bahawasanya sebesar-besar sebab yang membawa kepada kejahatan di hati ialah orang menuntut ilmu kerana bermegah-megah dan kerana mencela perkataan orang lain, kerana membantah-bantah dengan orang. Baik. Sebagai peringatan terakhir daripada Imam Ghazali daripada bab ni adalah peringatan untuk orang yang mai mengaji ilmu, orang yang belajar ilmu agama Allah Ta'ala tentang satu sifat kecelaan. Semua benda tuan-tuan yang baik ni dia punya bahagian tak elok dia. Kahwin ni bagus tak? Bagus, tapi ada bahagian tak elok dia. Bila kita abaikan isteri, tak bagi nafkah kat dia, abaikan tanggungjawab agama, maka perkahwinan yang patutnya elok akhirnya menjadi celah pada orang yang kahwin tu.
Sebab tu dalam kitab Muhimah bahagi. Bahagian yang awal fadilat atau kelebihan orang kahwin. Bahagian kedua kitab celaan bagi orang kahwin. Maknanya hang tak jaga elok, hang jadi teruk. Sama juga dengan bab-bab lain. Bab sedekah. Bagus tak sedekah? Bagus. Bagus tak infak fi sabilillah? Bagus. Tapi ada bahagian yang boleh jadikan sedekah tu tak elok. Bila ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang beriman, jangan kamu hilangkan pahala sedekah kamu dengan manni. Manni tu apa dia? Adalah mengungkit-ungkit. Lepas kita bagi, kita dah ungkit ke orang. Kalau aku tak bagi tu, teruk lah tu. Cik tu sebab aku bagi pinjam duit kat dia. Tu pun hutang kat aku. Tu pun dia duk ungkit-ungkit dan wal adha, bagi sakit hati orang. Dia bagi duit tapi dia bagi sakit hati dulu. Hampa ni B40 ni sebelum bagi duit. Sebelum bagi duit tu dia maki B40 lebih kurang 7.2 kilo. Hampa ni malas kerja. Kita ni kalau beranak miskin tak apa, jangan mati miskin, macam-macam dia maki kawan tu. RM12 7 rupang derma. Kod 2,000 sedap agaklah maki orang. Orang pun tahan telinga setakat RM12. Maka Allah kata pahala nak buat baik tu semua jadi hilang. Sedekah ni bukan baik ya? Baik. Ada bahagian boleh menyebabkan dia jadi tak baik. Sama juga mengaji ilmu. Mengaji ilmu bagus tak? Bagus Ustaz. Sebab daripada tak pandai kita jadi pandai. Daripada gelap menuju cahaya. Daripada tak reti sekali balik ada banyak benda agama yang kita reti. Maka majlis ilmu ni satu benda bagus. Tapi Imam Ghazali dia ni pakar, dia tahu masalah yang kadang-kadang ada di sebalik hati manusia ni dengan apa? Kalau orang main belajar ilmu agama, dia ada niat untuk bermegah-megah dengan orang lain. Dia buat short note dalam kuliah, bagus tak? Bagus. Kita ceramah, dia buat short note. Dia ada buku, dia tulis. Poin pertama, poin kedua, poin ketiga, poin keempat, poin ke-10. Dia ringkaskan benda tu, dia sehari lepas isyak, dia mula viral. Masuk grup ni, ceramah ustaz sekian-sekian, tarikh sekian-sekian, tajuk penjagaan hati. 1, 2, 3, 4. Jadi kawan-kawan yang tak main kuliah tu, dia boleh jugalah. Oh, tadi ustaz tu kongsi yang ni, bagus dia forward kat orang. Bagus tak? Bagus. Tapi jauh di sudut hati dia masa dia forward, dia ingat apa? Aku lebih canggih pada hampa. Itulah hampa malas. Macam lepas lihat. Sebab tu hampa tak main kuliah. Yang main kuliah aku. Dia rasa diri dia bagus. Kali pertama, kali dua mungkin dia boleh jaga perasaan. Tapi lama-lama dia kena getah dengan syaitan. Sebab syaitan ni tuan-tuan, dia bukan baru beranak kemarin. Siapa kena dengan dia? Nabi Adam kena. Takat Haji Adam tak payah buat kemas. Nama apa? Haji Adam. Haji Adam dia tak ada heran lah. Sebab dia tak tahu letih, dia tak tahu penat. Syaitan ni dia tak ada istilah letih dan penat. Dia buat kerja ulang-ulang. Hang ustaz, cara ustaz. Hang tok guru, cara tok guru. Hang tok share, cara tok share. Hang talibul ilmi, cara talibul ilmi. Hang cara tak main semayang, cara tak main semayang. Dia semua ada versi dia masing-masing. Maka Imam Ghazali kata, bila hampa main mengaji, bila hampa main belajar, jangan ada niat di hati supaya aku dapat buah-buah baru, aku boleh duk pergi lawan dengan Wahabi. Contoh. Simpan buah tu nak hujah dengan orang bagus, tapi bukan saja cari pasal. Saja-saja cari pasal. Macam tuan-tuan belajar silat, belajar karate, belajar tu mana fight dengan orang. Berhenti di traffic light saja tu, dia tu bawa motor belasah dia tak orang. Jaga aku belajar taekwondo, aku belasah hang. Taekwondo kan nak belasah orang. Tak boleh begitu. Taekwondo, aikido, karate, silat, belajar untuk apa? Simpan, tahan diri. Kalau orang nak pakai pukul kita, nak bunuh kita, nak rompak kita, kita guna. Jadi hujah-hujah untuk lawan. Orang kata yang ni bid'ah ni, yang ni bid'ah ni. Bukan. Cerita dia macam ni. Dalil dia sekian-sekian. Hujah dia sekian-sekian. Ulama sekian-sekian. Oh, baru orang faham. Dia simpan benda tu supaya dia boleh guna dan boleh amal dan praktikkan ilmu ketika waktu yang sesuai. Bukan praktikkan ilmu, mengaji supaya bermegah di dalam diri dia atau nak pergi fight dengan orang.
Saja-saja orang duk Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Astagfirullah. Dia main, Nabi Muhammad tak buat ni, sifat-sifat lepas sembahyang ni Nabi tak buat ni. Dia kira Nabi tak buat ya, semua orang. Hang belajar ilmu agama ni nak maki orang ke? Hang belajar ilmu orang nak gaduh orang ke? Tok Imam doa sembahyang Jumaat, Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat. Kawan ni angkat tangan. Dia duduk sebelah, dia tolak tangan kawan tu bawah. Dia angkat tangan, dia tolak turun ke bawah. Dia tolak turun tengah bawah. Hang tak mau angkat, hang main pasal ya? Dia nak angkat, biar dia angkat. Boleh angkat? Boleh. Saya tak mau angkat. Tak mau angkat main pasal ya? Tak ada masalah apa pun. Bukan akidah. Yang tak cantiknya bila hang tolak tangan aku. Walhamdulillahirabbil alamin. Kau kita pun sallallahu. Nabi tak buat. Dia marah. Bukan kata dia marah kita salam dengan dia. Kita salam dengan kawan sebelah, dia marah. Jangan salam. Nabi tak buat. Bahaya pula. Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yaftariqa. Qabla atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Mana-mana orang Islam yang bertemu dan bersalaman, maka Allah ampun dua orang yang salam tadi tu dosa depa sebelum depa angkat pisah tangan. Maknanya selama hang pegang tu, sebelum hang cerai tangan hang, Allah ampun dosa. Maka dia pakai hadis tadi tu, dia tak kira lepas semayang ke sebelum semayang ke, janji salam Allah ampun dosa. Boleh tak? Boleh. Yang tak boleh dalam semayang, Allahu Akbar, iyyaka na'budu, Allahumma salli ala sayyidina. Siap je ya? InsyaAllah nanti kita jumpa lepas semayang. Dia kena teo ais limau. Wa iyyaka nasta'in. Yang tu baru bid'ah. Memang tak ada lah. Lepas semayang, habis dah semayang. Tahu mana habis semayang? Semayang tu apa? Aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa mukhtatamatun bit taslim. Gabungan beberapa perkataan dan perbuatan dan yang bermula dengan takbiratul ihram dan berakhir dengan memberi salam. Maka sejuru selepas kita bagi salam, maknanya kita dengan semayang totally dah tak ada apa dah. Dah habis dah. Hana istighfar ada selawat, wirid, doa dan sebagainya. Tak ada masalah apa. Tak boleh. Takkan lah. Takkan korang hidung macam ni tak boleh. Nabi Muhammad tak buat. Agak-agak apa, dah habis semayang kot. Tak apa. Maka belajar bukan nak berdebat dengan orang. Belajar bukan nak menegakkan hujah sampai fight dengan orang. Tak kira lah. Tak kira hang nak fight dengan orang ke. Atau nombor dua, jangan ada megah di dalam diri. Saja share dalam grup family. Gambar. Tangkap gambar dengan ustaz ni. Tangkap lepas forum tangkap gambar semua. Baguslah kenangan dengan ustaz-ustaz. Tapi dia saja boh dekat grup family. Dengan niat daripada hampa dia balik semua tak guna sedih. Aku yang paling bagus. Aku main ceramah, aku main kuliah. Hampa pergi kena ikan tiga rasa. Imam Ghazali kata, perangai ni mungkin pada pandangan yang elok, tapi sebenarnya syarak dia tak berapa suka perangai macam ni. Kerana niat kita main belajar ilmu agama, nak ubah diri kita sendiri. Ada orang, dia suka kalau ustaz tu ceramah dan kutuk orang tak main semayang dan tak main kuliah. Ada orang panggil gitu. Ada satu lokasi tadi Pulau Pinang ni, saya ceramah, ada satu pakcik tu akan duduk di belakang. Tahu dia nama dia apa? Nama dia, pakcik tu adalah geng kayu arang nama dia. Sebab saya ceramah dia duduk belakang kan, dia tiba macam tu. Bo lagi. Macam tu. Dia punya apa? Dia punya motif dia suruh saya boh. Kalau adalah apa-apa isu orang tak tutup aurat ke apa-apa. Kalau benda tu kena kat orang, dia syok lah. Dia jadi perangai gitu. Boh Ustaz, banyak kampung ni banyak. Dia masuk campur pula. Kau atas gitu. Sebab dia syok. Tapi kalau kena kat dia, dia koyak. Sebab tuan-tuan tengok syaitan dia pandai. Kita main kuliah, kita nak jadi elok kan, harus orang lain jadi elok. Kita jadi elok. Orang lain baik-baik. Sebab tu saya suka mikrofon kita ni talar ke dalam banyak. Kat luar buka pelan ya. Tak boleh ustaz. Biar orang duduk dekat flat ni, mereka ni malas main sembahyang. Biar mereka dengar ceramah tu. Sehingga setengah masjid utamakan orang duduk di luar daripada di dalam.
Dalam mikrofon tak dengar. Oh, bergema. Kat luar tu punya cerah. Semua pakai duduk luar. Ada 3 orang, Ra'i Ustaz 5 duduk luar. Saya kata main duduk luar. Di luar clear lagi Ustaz. Tuan-tuan nampak tak? Kita punya fokus salah. Customer ada dalam kedai. Hang promoter pergi luar kedai. Orang duduk lalu dalam. Mai masuk kedai saya, mai beli kain. Mai masuk beli kain kedai kita. Abang tu kata, adik ni kain turquoise ni ada. Sat abang ah, sat. Mai. Yang luar semua masuk. Hang duk kalut apa dengan orang luar? Ni orang duk ada customer dalam kedai. Jaga dulu. Ni customer kita ni. Customer kita jaga bagi elok mikrofon, orang duduk selesa, aircon, kipas semua cantik. Luar baby kat dia. Dia nak dengar. Luar tu subjektif. Boleh jadi dia dengar akut tingkap. Boleh jadi dia tak dengar. Sebab apa kita pulun orang yang subjektif daripada orang yang confirm mai nak dengar tu dengan ikhlas parking motor, selesai kerja awal mai bawa kereta jalan duduk dengar. Sebab apa kita tak fokus ke dia, fokus ke orang lain? Sebab kita ada niat main mengaji tu tak betul main mengaji kita. Main mengaji supaya ustaz taruh orang lain. Macam saya kata kat tuan-tuan, kalau kena kat diri sendiri, dia koyak. Ada tak koyak? Ada. Contoh. Masjid ni bagus. Banyak ahli jawatan kuasa saya tengok duduk dalam ceramah dan duduk dalam kuliah. Bagus. Kalau kita ceramah kat dewan nak suruh tepuk tangan lah. Tapi dah ceramah kat masjid, huduh pula dia tepuk tangan ke tu. Bagus. Setengah tempat, AJK buat apa? Susun meja, bubur ayam. Lepas tu dia pergi mana? Wabillahi taufiq wal hidayah. Tak nampak? Pergi mana? 3 in 1. Kopi larat, kopi janda dalam pejabat. Pejabat dekat-dekat je dengan masjid. Dia bancuh tu debu. Saya kata, saya pergi masjid mana? Ceramah. Dia main semua JK semua. Terima kasih main tempat kami semua saja buat rancak. Awal gitu ya. Lepas tu hilang semua. Siapa tak ada. Lepas susun meja tak ada orang. Pergi mana? Dalam. Bagus punya. Biskut Jacob, cicah roti. Gelak mai. InsyaAllah kita tangguh kuliah kita dulu. Cuai. 8 orang keluar daripada pejabat. Rugilah tuan-tuan. Kita susun kuliah, ustaz mai jujur, tok guru mai, baba mai semua. Kita tak mai. Orang lain dapat manfaat. Dia kutip ilmu dan akhlak yang baik. Orang jadi baik. Kita tak jadi baik. Kita jadi tak pandai, jadi tak tahu. Ada satu masjid. Tak tahu cerita ke tak kat tuan-tuan. Saya sampai awal masjid tu. Saya tengoklah Bilal tu azan. Kita ni tuan-tuan, sunat azan ni, telinga, tangan ni bubuh dalam telinga. Bila tuan-tuan bubuh dalam telinga, dia jadi kedap udara. Bila kedap, suara kita jadi kuat. Tuan-tuan balik rumah lagi, yang buat sekarang ni duk kerja tang ni lah, jadi orang kata mana yang mental mana lah. Balik rumah, tutup telinga, suruh isteri duduk depan. Cakap dengan dia, buka telinga dengan buka telinga, buka tutup. Dia ada 2 jenis cakap ke tu. Senang tuan-tuan pakai earbud tu kan. Earphone dengan earphone dengan earbud dengan headphone apa semua tu. Bila kita pakai, bila kita sebagai bapa cakap dengan anak kita, mak cakap dengan anak, dia tanya, Hana mandi ke belum? Anak kita, mak cakap apa? Kita kata, awak dia ni korang ajak kan? Tak, dia bukan korang ajak. Sebab dia pakai earphone, dia akan jadi kuat. Tuan-tuan buka earphone dia, cakap balik. Mak tanya, hang mandi ke belum? Mandi dah mak, tadi mandi tu. Awak cakap kuat dengan mak. Cakap kuat tak? Cakap biasa je. Dia tak tahu kata dia cakap kuat sebab dia tutup. Muazzin, sunat dalam muazzin ni apa dia? Bukan handsome. Handsome dia duduk nombor bawah. Tu untuk imam. Nombor 12, nombor 13. Kalau ada 2 imam, pandai, qari, baca Quran, suara sedap, taranum, pandai, semua sama tu je. Dalam kitab fiqh kata apa? Bawah sekali. Boleh tengok siapa hak muka segak sikit, dia jadi imam. Dah sama sangat lah. Hafiz pun al-hafiz, alim pun alim, ngaji pondok pun pondok, pandai pun pandai, suara pun sedap. Amalan satu ni, tengok muka segak sikit, naik ada perbincangan. Tu panjang, nombor 12, 13, tak penting pun kalau sama.
Muazzin muka serigak tak masuk list. Yang penting suara dia kuat. Suara dia kuat lah. Sayyidina Abdullah ibnu Ummi Maktum muazzin. Muazzin kedua Sayyidina Bilal. Tetapi ketika mana Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu dia mimpi bab azan, Nabi bagi tender azan pertama kali dekat siapa? Sayyidina Bilal. Walaupun Abdullah ibnu Ummi Maktum juga adalah salah seorang Bilal, tapi dia dapat tender sebab suara dia lebih kuat daripada Abdullah ibnu Ummi Maktum. Dia sangat kuat suara dia. Maka pilihan Bilal adalah suara kuat. Jadi bila disebabkan suara kita nak kuat tu, maka kita tutup ni setiap semua benda yang kering, basah, pokok, daun, sungai, awan, apa saja dengar, mereka akan jadi saksi esok ke akhirat. Maka sunat azan ni kuat. Sunat azan ni dalam keadaan kuat. Azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar itu. Bila kita tutup lah. Tapi kalau kita tutup macam ni, dia boleh juga dia tak apa kemas lah sikit. Boleh lah kategori juga, masih di telinga. Tapi ada hak buat macam ni. Tak tahu ni kok mana ni. Kuda buat racing dia boleh ni ya. Sebab kuda dia tak mau tengok kiri kanan, dia kena fokus. Bilal nak fokus apa? Hak lebih parah lagi dia pegang pipi. Tak tahu mungkin dia sakit gigi. Allahu Akbar. Tak tahu ni apa iklan apa cuci muka ke apa, tak tahu. Hak lebih power of the worldnya macam ni tu. Ni dia tolong jadi serombong untuk mungkin mikrofon rosak, dia bantu. Allah, kalau orang tak tahu, orang tak dengar, dia ni macam pelik ni, panggil apa tak tahu tu. Bumbu di sini ya. Saya pun dah main awal, nampaklah kawan tu azan. Kita pun dalam ceramah tu selit cakap lah bab azan jenis-jenis sunnahnya. Kalau tuan-tuan buat sini suara kita kuat sikit. Dia hak jenis buka pipi, sakit pipi tadi tu, gusi bengkak. Jadi bila dia dengar tu, dia merajuk, tak boleh tegak dia. Bulan depan saya pergi kuliah, dia tak boh dah, meja orang lain yang boh. Saya tanya Bilal, dia kata ustaz tahu. Lepas ustaz beritahu kat dia bila azan kena pegang telinga. Bukan orang nampak pun. Yang azan tu dia duduk di lokasi, saya duduk di lokasi tu nampak dia. Dan tak mention nama hang pun. Mention nama dia. Tak mention pun. Maka apa nama, dia merajuk. Meja tak bubuh. Dia main time tugas ya. Kalau Zohor dia azan, Zohor ya. Kuliah tidak selalu ada. Ustaz mana? Dia tak main lah. Dia merajuk. Sebab apa? Sebab dia rasa ceramah tu untuk orang lain, bukan untuk dia. Kalau hang ceramah kat aku, memang aku tak warning, aku tak akan mai dah dengar ceramah hang. Hak jenis mazhab tu ada tak? Mazhab mai kuliah, mazhab kopi larat nama dia. Duduk di pejabat. Tapi masjid ni bagus. Banyaklah masjid saya pergi, pengerusi duduk di depan, duduk macam masjid Gelugok. Pengurusi dia Haji Ali selalu duduk. Dulu Haji Zabidi kita dulu masa pengurusi pun bagus, dia selalu duduk. Kuliah semua dia ada. Lagi masjid mana saya pergi mengajak, balik pulau Mata Pasir kemarin pengurusi ada. Banyak masjid yang pengurusi ada lah. Ada tempat-tempat yang pengurusi tu macam kadang dia pun ustaz juga. Macam Ustaz Usuk Yaakob, dia ustaz juga. Dia malam dia ceramah je, dia tak ada. Hari-hari dia ada lah. Macam tu, tak apa lah. Tapi bagus kalau ahli jawatan kuasa tu duduk. Sebab kuliah ni kita kata, kita susun, aku dapat manfaat. Orang lain tak dapat faedah, orang lain tak main pun tak apa. Yang penting aku jadi bagus. Sebab tu bila kita pegang masjid surau, kita jadi orang lebih baik dan lebih bagus. Bukan pegang masjid surau macam kami ada kuasa, ada jawatan dan sebagainya. Tak, bukan macam tu. Kita lebih ada jawatan, lebih banyak dekat dengan masjid surau. Sambung, kata Imam Ghazali, dan ketahuilah bahawa sebesar-besar sebab yang membawa pada sifat kejahatan di dalam hati itu ialah orang yang menuntut ilmu kerana bermegah-megah dan kerana hendak mencela perkataan orang-orang, kerana perkataan orang dan hendak membantah dengan orang. Maka orang awam, yakni tidak menuntut ilmu kerana demikian itu,
terselamat daripada kebanyakan perkara yang mengandungi sifat celah. Jadi maknanya orang tak belajar ni dia selamat. Ada orang kata, payahlah ustaz kalau mengaji nanti dapat kecelaan pula. Baik saya tak mengaji, saya tengok drama kat rumah selamat. Celah pun tak, apa pun tak. Itu lagi teruk Itu lagi teruk, tak belajar terus. Orang yang buat kesilapan dalam tempoh dia belajar, maka Allah maafkan kesilapan dia. Tapi kalau kita berkekalan dalam kejahilan, maka itu adalah satu kesilapan dan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita baru masuk Islam, Fatihah tak pandai baca, tak apa. Selama ni kita mak rempik baru jadi bagus, Fatihah tak pandai, tak apa. Tapi berterusan tidak pandai baca Fatihah dan selalu tak baca Fatihah dengan betul, dengan tahiyat semua, adalah menjadi satu kesalahan. Kita baru jadi bagus, pelan-pelan duk belajar, tak pandai lagi baca Fatihah, walakejolin, dia baru duk belajar. Tak apa, untuk hang boleh. Boleh jadi imam tak? Walakejolin, tak boleh. Boleh jadi imam, boleh. Bila? Semua jemaah walakejolin. Dengan dia pun walakejolin juga. Kita kata, hang lah main tengok baca Fatihah. Wailil maghdubi alaihim walakejolin. Semua walakejol. Lah apa ni? Kita tengok kat luar tu memang tulis kampung walakejol. Kita tengok kampung walakejol ni kampung apa ni? Macam Arab tak Arab, Jawa tak Jawa. Oh, dia ni semua geng gitu. Siapa? Hampa sama hampa apa jadi imam lah. Sebab siapa pun menjadi tak erti kau sama-sama. Tapi kalau ada seorang je boleh jadi imam yang bacaan elok, maka dia tu jadi ni. Tak ada orang lah ustaz. Saya rabbit 2 ekor dengan jiraf 4 ekor. Boleh saya jadi imam? Boleh ya? Bukan ada orang. Rabbit jadi makmum tak ada faedah. Maka hang boleh ya. Saja-saja tak boleh jadi imam. Bacaan kena elok. Bacaan kena elok. Maka bila kita belajar pelan-pelan, Allah maafkan kesilapan kita. Semayang kita dulu-dulu yang wala kejolin tu, Allah maafkan. Allah maafkan. Ghairil maghbubi maghbu dia. Saya kata, Haji bukan maghbu, maghdu, dot, bukan ba. Saya lama lah jadi imam, 17 tahun jadi imam lah. Ustaz baru main mengajar ni pandai pula. Ghairil maghbubi alaihim. Mampu juga hang lah. Dia cakap tak mau dengar gangster pula. Dia ni buat pandai. Macam saya pergi khutbah kat satu tempat. Saya kata, Haji, mikrofon tak cantik. Saya cakap tu saya tak rasa puas. Dia kata, kami semua elok ya. Ustaz seorang dengar tak elok. Kami elok ya. Semua kat luar semua dengar elok ya. Tak apa. Buat pandai simpan kat hang. Dia tahu orang tengok orang luar dengar elok. Dia tahu lah, mental lah. Dia suka orang luar dengar elok. Orang luar buat apa? Orang dalam ni kena dengar elok. Semua orang kata, Ustaz cakap tak jelas, kami belakang-belakang tak dengar. Mereka pun tak dengar. Habis jumpa pengerusi. Sebab dia bukan pandai, dia cakap pandai. Macam orang kat dunia ni. Hang jadi ustaz kena sabar. Hang koyak, hang jual aiskrim, baru semua orang sayang kat hang. Hang jual aiskrim, semua orang sayang. Salah siapa benci. Tambah budak-budak sayang kata. Hang jadi ustaz macam tu lah. Dan orang yang baru menuntut ilmu fiqh itu menjadi sasaran bagi segala sifat celah. Yakni orang yang baru menuntut ilmu fiqh itu kebanyakan sifat celah yang tersebut dalam bab 4 ini, iaitu membawa kepada kebinasaan, berpura-pura segala sifat. Orang yang terutama hak baru belajar 35 tahun jadi mak rempit, 35 tahun masuk penjara, baru nak jadi elok. Barulah adalah jemaah tabligh mana pergi jumpa dia apa kan, tashkil sikit dia pun jadi macam bagus apa semua, duk main semayang semua sikit-sikit gitu. Lepas tu baru-baru duk belajar apa semua. Dia biasanya macam tu. Dia punya kegairahan tu dia jadi semangat sikit. Dia semangat, dia rasa dulu dia banyak salah, dia nak jadi baik, dia nak jadi bagus. Masa tu lah dia akan main perasaan dia bagus pada orang, dia akan cepat nak melenting dekat orang. Orang tak boleh tegur dia, tok guru dia apa yang ustaz dia kata je betul. Ustaz lain main habaq lah, mana macam mana yang ustaz apa dia tak boleh, ustaz aku seorang, ustaz saya habaq lah ni. Dia kira ustaz dia ya.
Ada orang macam ni? Ada. Maka orang ni kata Imam Ghazali sangat-sangat terdedah, terbuka pintu dia supaya sifat-sifat kecelaan tu cepat masuk dekat dia. Dia nak jadi orang yang kata dia riak, sombong, takabur, rasa dia bagus dan sebagainya. Maka kena berhati-hati pelan-pelan tu. Sama lah. Buat kita nak tinggal benda jahat pun pelan-pelan kita usaha tinggal sikit-sikit. Macam rokok lah. Kita dah isap rokok berapa tahun? 35 tahun. Tiba-tiba nak tinggal rokok jadi sakit oh. Jadi demam. Jadi berapa? Pelan-pelan. Rokok tu kurang sikit. Daripada 20, satu hari berapa kotak? 2 kotak Ustaz. 40 batang saya boleh isap. Isap. Okey, kurang dulu. Jadi 39. Seminggu ni 39 dulu. Isap lagi tak apa. Tapi ada usaha ke arah nak berhenti. Mai minggu depan balik sana tu 38. Pelan, kurang, maintain. Kalau tak boleh bergerak, maintain dulu. Bagi lama, 37 tu lama sikit tak apa. Tak tahan Ustaz, tak apa. Turun lagi sikit, doa kat Allah banyak. InsyaAllah Allah boleh tinggal. Pelan-pelan. Tiba-tiba nak tinggal, jadi macam susah, pelan-pelan. Tapi benda baik, kena cepat buat. Tak boleh pelan-pelan. Benda jahat, boleh. Jahat tu bukan zina. Jahat tu adalah dosa-dosa ni kita buat pelan-pelan tinggal. Tapi buat benda baik tak boleh gitu. Saya berapa lama dah saya tak semayang? 35 tahun tak semayang. Jadi tahun ni saya ingat semayang 1 dulu, tahun depan baru semayang 2. Tak boleh gitu. Tu kena ranjau dengan syaitan. Semayang kena start terus 5. Maka fikirkan apa yang terbaik yang engkau cita-citakan dari segala perbuatanmu. Sama ada engkau menuntut cara memelihara diri daripada membinasakan dan berusaha menaikkan hati dan membaiki akhiratmu, atau lebih baik daripada engkau masuk bersama-sama orang lain dalam perkara yang membinasakan mereka. Yang menjadi sifat takabur, riak, dengki, ujub hingga engkau membinasa bersama orang yang binasa. Baik. Jadi maknanya kata Imam Ghazali, keputusan tu di tangan kita lah. Sama ada kita nak belajar, nak jadi orang takut dengan Allah, nak jadi orang jaga mata, nak bagi orang ambil berjurus dengan akhirat. Benda-benda agama ni kita tak buat main lebih kurang. Benda-benda sunat kita jaga bagi elok. Benda-benda makruh kita cuba jauhkan. Hampa ada pilihan nak jadi orang macam tu, boleh? Atau nak jadi orang yang belajar ilmu agama, tapi dalam masa yang sama kita rosakkan diri kita, jadi dia sombong, takabur, pandang rendah kat orang, pandang hina kat orang. Kata hampa duduk di kedai kopi tu dia sembang macam dia seorang lah. Itulah hampa tak main ceramah semalam, ustaz cerita. Sebab tu kita ni kena main ceramah. Dia kira pandang rendah kat orang. Boleh kongsi, boleh, tapi bukan niat menghina orang. Semalam ustaz cerita macam ni, kuasa baguslah kalau kita main, kita ada konsep pujukan dekat orang. Benda sunat ni saya abang kat tuan-tuan, paksa diri, pujuk orang. 2 P. Diri kita kena paksa. Tak baca Quran lagi hari ni, bangkit, ambil air semayang, pi baca Quran, baru tidur. Paksa diri. Hari ni tak selawat lagi 100 kali, bangkit, cari tasbih, pegang tangan, subhanallah, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad 100 kali. Paksa diri baru tidur. Tapi kawan kita tak semayang duha, kita paksa diri kita semayang duha. Kawan kita tak semayang ni, kita kata, weh, kalau nak semayang duha, pergi ya. Dan lagi ni, tak apa, aku tunggu lah, biar pelan-pelan. Baru order makan. Pergi dulu, tak apa, aku tunggu. Kita pujuk dia, kita galakkan dia, kita bagi semangat kat dia. Tapi bahagian kita, walaupun benda sunat, kita force diri kita. Tu orang tak panggil paksa, panggil apa dalam istilah? Mujahadah. Berusaha bersungguh-sungguh supaya jangan tinggal. Sebab apa hang tak tinggal? Biarlah aku duduk pergi mengaji kat masjid semua, aku mestilah satu buat benda baik, buat perubahan kat diri. Takkan aku dah 20 tahun pergi kuliah macam tu kat perangai aku. Takkan aku dah 10 tahun pergi kuliah macam tu je perangai aku. Kurang-kurang benda-benda akhirat aku kena bertambah sikit. Ada hafalan surah-surah baru, tasbih, zikir, selawat. Mulut pun dah lain dah. Dulu mak ang, bapa ang, tok ang, nenek ang, itu ya. Dalam kain, bawah kain. Tapi duduk main mengaji sikit, alhamdulillah. Subhanallah. Terkejut pun Allahu Akbar. Terkejut pun baik. Terkejut pun bertakwa. Ni jangan. Kitab Hidayatul Salikin. Terkejut mencarut. Terkejut kitab. Kitab pun terkejut. Bab baru, riak, ta'jub dan dengki, ibu segala kejahatan. Wa'lam anna hadhihi al-khisal al-thalathi
thalatha min ummahatil khaba'ithil qalbi walaha maghrasun wahidun wa huwa hubbud dunya. Walizalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hubbud dunya ra'su kulli khati'atin wa ma'a hadha fad dunya mazra'atun lil akhirati faman akhadha minad dunya biqadri ad-darurati yasta'inu bihi 'ala al-akhirah fad dunya mazra'atuhu wa man arada ad-dunya waliyata'annama biha fad dunya mahlakatuhu. Dan ketahuilah bahawasanya perkara yang tiga, apa dia tiga? Riya, ta'ajub dan dengki. Kita mengaji dah. Riya ni buat satu benda supaya orang boleh tengok. Ra'a. Riya ni maksud dia apa? Kita buat satu benda bagi orang nampak. Sengaja pegang. Benda tu tak jalan lagi. Dia nampak. Saja buat jalan. Baru tunjuk sikit. Dalam amal soleh ke, dalam buat kerja ke, dia sengaja tunjuk ke orang, bagi orang tahu kata dia buat kerja. Ustaz, ada kawan saya, dia ada NGO, dia pergi buat kutipan di orang. Saya tengok dia ni suka riak lah awak. Dia pergi bagi bantuan banjir dekat Baling, dia pergi bagi bantuan ibu tunggal semua. Dia suka bubuh gambar dia dekat Facebook, gambar NGO dia. Saya rasa dia ni riak lah Ustaz. Tuan-tuan kena faham maksud riak dan maksud kita tidak riak. Riak tu apa? Tunjuk ke orang. Dengan niat supaya orang puji dia, orang kata dia bagus. Tetapi apabila benda tu melibatkan wang ringgit orang, kita NGO, kita buat kutipan, kita kata siapa nak bantuan pada fakir miskin, masuk akaun ni. Kita pun masuklah akaun. Kita yang masuk 5, 10, 15, 50. Kita nak tahu juga duit tu pergi mana. Maka bila kita tengok Facebook NGO tu, maka dia tunjuk, oh duit kita dia bagi kat dia ni, duit kita dia bagi kat dia ni. Kita pun rasa Alhamdulillah, kita pun puas, kita seronok nak bagi. Boleh macam tu? Boleh, macam tu tak ada masalah. Sebab duit tu duit orang. Kalau duit tu duit kita sendiri, kita tak payah buat Facebook, tak apa. Sebab apa? Sebab duit tu duit kita. Kita pergi buat bantuan sendiri. Pergi rumah orang miskin bagi. Tak payah tangkap gambar depan rumah dia. Ketuk-ketuk pintu, letak barang semua. Hadiah daripada hamba Allah untuk rumah ini. Tak macam tu, balik lah. Han tangkap gambar barang sudah. Tak payah tangkap gambar tu apa. Malu dia. Walau ada orang miskin je ni. Segan nak tunjuk ke orang. Duit kita tak payah tunjuk ke orang. Tapi duit tu duit masjid. Masjid pergi rumah orang miskin, orang sakit, bagi pampers kat dia, bagi pelapik yang buang yang kecil tu, kencing tu, macam-macam benda lah masjid pergi bagi kat dia. Benda kat RM500, barang-barang kesihatan dan barang-barang sakit ni. Tangkap gambar pengerusi AJK, biro kemanusiaan lah, macam-macam tangkap gambar tu, bola Facebook, bola kat TV. Jumaat jalan, gambar tu duk tunjuk bantuan menziarahi pada hari sekian-sekian. Kita kata apa? AJK apa? Riak. Tu nama dia, orang yang cakap tu bengong. Riak kata? Bukan. Dia nak tunjuk duit 4 bulan tabung, duit tu pi mana? Oh, bagus masjid ni. Dia guna untuk buat yang tu, dia buat yang ni. Ada program banyak. Bukan tak masjid je. Dia banyak juga lah bagi kat orang-orang luar ni yang susah ni. Baguslah masjid ni. Main aku nak derma juga. Bagus je. Kalau duit kita tak payah ambil, tak apa. Duit orang, mesti tunjuk kat orang. Tunjuk tu bukan dengan niat kita nak sombong takabur dah. Nak bagi tahu kat orang duit dia tu ke mana perginya duit tu. Maka kalau audit mai, dia cek. Baguslah, itu untuk dalaman. Tapi nak tunjuk, bukan semua orang boleh masuk pergi cek duit audit kita. File dalam pejabat. Semua orang kita tak bagi masuk. Jadi orang luar nak tahu, boleh. Maka itu bukanlah nama dia sebagai riak. Ta'ajub ni, dia saja syok. Riak ni, dia nak orang tengok dia. Ta'ajub ni, tuan-tuan tahu apa? Dia saja syok diri dia sendiri. Dia tak ada apa, dia duduk. Aku rasa dalam masjid aku paling bagus sekali. Sebab aku main maghrib awal tadi. Lalu aku isyak aku balik lambat.
Aku rasa aku paling bagus. Dia nak syok diri sendiri. Ini satu gila. Dia macam J-boy. Dia seronok-seronok dia. Tak tahu sebab apa. Dia semayang dalam saf, dia ingat apa? Dalam saf ni aku khusyuk sekali. Sebab tak ada orang tahajud macam aku tiap-tiap malam. Dia main semayang subuh, dia fikir, aku bangkit 3:30. Rasa-rasa aku geng-geng dalam saf ni, mengarut mereka ni tak lena. Aku seorang yang bagus ni. Dia duk ingat dia bagus. Aku rasa aku seorang dalam masjid ni hak baca 12 juzuk satu hari. Adalah benda dia baik. Orang tak kata apa. Dia saja duk khayal seronok dia sendiri. Dia rasa dia seronok. Ini satu mental penyakit hati yang dia rasa dia bagus. Dia rasa dia bagus. Perangai rasa diri ni bagus. Perangai apa? Perangai setan. Ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih canggih daripada dia. Aku ni buat daripada api, dia buat daripada pasir tanah. Aku lebih canggih daripada dia. Semua dia. Tu nama dia ta'ajub. Rasa diri lebih bagus. Sifat siapa juga? Sifat Firaun. Am ana khairun min hadzal ladzi huwa mahinu wala yakadu yubin. Aku lagi bagus pada lelaki ini. Dia tunjuk Nabi Musa. Dia ni lelaki hina. Wala yakadu yubin. Cakap pun tak betul, cakap pun tak jelas, cakap pun belat. Hampa nak kata dia bagus? Akulah bagus. Sifat rasa diri bagus, sifat rasa diri kemas, sifat rasa diri hebat pada orang, itu nama dia penyakit hati, kata Imam Ghazali. Adalah ibu, bukan biasa, ibu segala jahat di dunia, dan baginya ada tempat tumbuh, iaitu sangat kasih kepada dunia. Kerana inilah Nabi SAW bersabda, kasihkan dunia kepala bagi segala kejahatan, dan kejahatan bagi segala kepala bagi segala maksiat. Walaupun demikian, dunia juga adalah bendang bagi akhirat, yakni tempat ambil bekal bagi akhirat. Siapa yang ambil dunia sebagai darurah, yakni benda yang penting, yakni sekadar keperluan, maka dengannya dapat tolong jalan ke akhirat. Jika dunia ini bendang akhirat, yakni tempat mengambil bekalan manfaat di dalam akhirat, siapa yang berkendakan dunia dengan sedap-sedap, suka-suka dan senang, maka dunia ini tempat membinasakan dia. Jadi dunia ni boleh ambil, boleh, sekadar kita ni nak bergerak menuju ke akhirat. Makna jangan dunia sampai halang akhirat. Jangan kita tolong orang sampai korbankan akhirat kita. Kita nak tolong member kita, tapi terpaksa korban ke akhirat kita. Semayang kita terlepas sebab nak tolong kawan yang pasal 3 hari tak semayang. Tak boleh sebab itu. Dunia boleh, cari rezeki, cari nikmat boleh. Jangan sampai lupa akhirat. Tunggu waktu semayang, kita main semayang. Benda yang tak boleh buat di tempat kerja, tak boleh ni. Klaim palsu, semua orang klaim palsu. Tak boleh ni. Ni klaim sini baru RM100. Sebab apa hampa klaim sampai RM350? Tak betul yang buat macam ni. Dia nak kerja, nak dunia, tapi sekadar yang betul. Jangan ambil dunia itu sekadar benda yang boleh menyebabkan kita jadi tergolong dalam golongan orang yang derhaka pada Allah Ta'ala. Kerana apa yang kita semai di dunia, itulah nanti kita akan tuai nanti di akhirat. Hang tanam benih temikai, temikailah hang dapat. Hang tanam ciku, cikulah hang dapat. Hang tanam buah elok, hang tuai di akhirat pun elok. Tapi dunia ni tak tanam apa, dia tanah kosong, lalang ni. Mana mungkin kita dapat benda yang baik di akhirat nanti. Okey, tanda situ nanti kita akan sambung dalam siri akan datang. Cuma saya nak maklum kat tuan-tuan satu benda. Malam ni bersama dengan kita ni yang depan ni, yang pakai syal depan ni, nama dia Luqman. Luqman ni duduk kat tepi rumah saya, dekat Bayan Baru, jiran. Dia mengaji kat mana? Awal-awal dulu tingkatan 5, sekolah sains Kepala Batas. Sekolah sains tu, sekolah menengah sains tu, mengaji situ. Selepas habis di situ, ada satu tawaran keluar. Saya pun offer lah dekat dia, beritahu kat ayah dia, kata ada satu program dengan Habib Ali. Program tu pengajian untuk melanjutkan ke Yaman. Dia pun pergi interview. Padahal orang dah belajar dah. Dah beberapa lama dah belajar.
Jadi dia pergi join agak lambat sikit lah. Tapi menurut berapa lah Ustaz Bashir lah apa semua dia kata, nampak penguasaan bahasa Arab dia tu laju, cepat, boleh. Walaupun dia main lambat, penguasaan dia tu okey, cantik. Maka Habib Ali tengok okey, Habib Ali post dia pergi ke mana? Ke Yaman, ke tempat Habib Omar tu. Ngaji berapa tahun? 3 tahun. Habis di Yaman, balik mai. Dapat pula tawaran untuk sambung belajar dekat mana? Dekat Mesir, dekat Al-Azhar. Surat tawaran baru keluar baru-baru ni ya. Tetapi dah ambil kursus lughah, akan ke Mesir 10 bulan 9. Tak lama, seminggu 2 lagi lah. 2-3 minggu lagi lah. Nak ke Mesir, ke Kahirah, ambil syu'bah usuluddin, ambil kuliah usuluddin, syu'bah hadis. Jadi tuan-tuan, saya sejak beberapa hari ni, kuliah saya, forum saya minta dia main. Sebab 2-3 orang kadang-kadang mereka mesej saya, Ustaz, anak saya nak sambung belajar dan sebagainya. Saya kata, mai, orang nak tengok orang nak belajar, nak sambung belajar tu siapa dia? Kami nak tengok dia, baru orang puas. Saya pun tuan-tuan, ada kutipan ke apa, saya kata terus bagi kat tuan tanah pula, tuan tubuh lah, senang. Jadi orang tengok dia, oh ni dia nak pergi belajar ni. Jadi orang pun puas dan tengok dan tahulah macam tu. Okey. Jadi saya buka ruang lah pada tuan-tuan. PU Zeng apa semua ada, mereka ada bagi. Bukan tak bagi, tak ada masalah apa. Saja saya buka ruang tambahan kat tuan-tuan. Kok tuan-tuan kata, di rumah aku tak ada lah orang belajar agama secara formal. Tak apalah, aku nak cari pahala sikit, bagilah dekat dia. Boleh tuan-tuan nak bagi. Tabung ni, tuan-tuan nampak hijau tu, yang depan ni, yang kosong ni, AJK peruntukan untuk dia lah. Bukan Tupperware tu. Tupperware tu buat apa? Tumbangan yang tuan-tuan nak bagi nanti, boleh masukkan dalam tu lah. Satu. Atau tuan-tuan nak jumpa lepas isyak nanti pun, nak bagi kat tangan dia direct pun boleh. Tuan-tuan minta nombor telefon, nombor akaun. Allah, Ustaz tak abang. Saya tak bawa. Saya bawa RM3 Pak Upang lah. Contoh. Tak apalah. Buat collection 1-2 hari. Dia duduk band baru ya. Tuan-tuan telefon. Lokman nak pergi bila? Makcik ada ni, geng-geng kami muslimat ni buat kutipan sikit ni, 2-3 hari kuliah. Nanti Lokman main kat sini, Lokman bagi tahu lah. Dia boleh main tuan-tuan, tuan-tuan serah pada dia pun boleh. Tuan-tuan nak bagi malam ni pun boleh. Tuan-tuan ada zakat, asnaf fi sabilillah, boleh bagi kat dia, tak ada masalah. Alamak, ada dulu mak mentua saya ada simpan duit sikit. Pak penakan saya dia kata adalah duit sikit tu. Saya rasa boleh. Boleh tuan-tuan nampak macam ada duit-duit yang boleh bantu untuk sambung belajar. Pahala ganjaran sangat besar, insya-Allah. Saya buka ruang pada tuan-tuan dan perempuan boleh malam ni. Jadi saya mohon izin juga pada ahli jawatan kuasa dan saya bagi tahu tadi JK supaya nak minta dia jadi imam isyak lah. Lepas tu dia akan baca Al-Mulk sekali, semua sekali package lengkap. Jadi tuan-tuan nak jumpa, boleh jumpa dia terus direct senang. Boleh. Okey. Itu saja yang saya nak maklum pada tuan-tuan pada hari ini. Yang baik pada Allah, yang kurang sempurna itu atas kelemahan saya sendiri. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Geng live ni pun ramai duk tanya. Nanti saya hantar nombor akaun dia dalam komen nanti insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.